Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dapat kita bertemu lagi dalam minggu ini bersama Ustaz dalam kelas Kafa dalam mata pelajaran Aqidah bagi anak-anak tahun 5. Ustaz harapkan kamu semua dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk kita terus belajar pada hari ini. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, insya-Allah hari ini kita sambung lagi pelajaran yang pertama iaitu berkenaan dengan sifat iradat. Okey. Kita akan sambung. Pada minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan yang pertama, pengertian sifat iradat. Minggu lepas kita dah belajar tentang pengertian apa maksud iradat. Apa maksud iradat? Iaitu Allah Maha berkehendak. Allah berkehendak melakukan sesuatu perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Itu maksud iradat. Yang kedua, dalil nakli sifat iradat. Dalil nakli iaitu dalil daripada Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan Allah itu ada sifat iradat. Ingat tak lagi dalil dia apa? Iaitu daripada surah Yasin kan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang ketiga, hari ini insya-Allah kita akan sambung yang ketiga iaitu dalil aqli sifat iradat. Yang keempat juga pada hari ini kita akan sambung iaitu hukum mempercayai sifat iradat. Yang kelima, 6, ke-7 ni insya-Allah pada minggu hadapan. Kita pergi yang pertama iaitu berkenaan dengan dalil aqli sifat iradat. Dalil aqli kalau kita tengok ni, dalil nakli, dalil aqli. Ini beza tau. Dalil nakli ni iaitu dalil ataupun bukti daripada Al-Quran ataupun hadis. Kalau dalil aqli, bukti daripada akal logik manusia memikirkan macam mana Allah itu bersifat iradat. Itu dalil aqli. Kita tengok apa dia dalil aqli sifat iradat Allah. Yang pertama, semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Maksudnya, semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, Allah jadikan dengan kehendaknya, dengan keinginannya, tanpa dipaksa. Maksudnya, Allah jadikan kita dengan keinginan dia. Dia nak jadikan kita. Dia hendak jadikan kita. Kalau dia tak nak buat. Dan kalau dia tak nak buat, dia tak buat. Itu maksudnya iradat Allah. Tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa. Tak ada paksaan pun. Allah nak, Allah boleh buat. Tapi dengan kehendaknya, dengan keinginannya. Kalau tak nak Allah buat, Allah tak buatlah. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja atau tanpa kehendak, mereka dianggap tidak berakal, tidak sedar, mimpi atau sebagainya. Ini contoh manusia. Kalau kita ingin lakukan sesuatu benda secara tidak sengaja ataupun tanpa kehendak kita, tanpa keinginan kita, kita boleh buat. Maksudnya kita nak buat telefon. Kita tak nak buat pun, tiba-tiba ada, tiba-tiba boleh. Boleh buat tiba-tiba. Itu maksudnya. Jadi mereka itu dianggap tidak berakal ataupun dalam keadaan gila. Orang gila dia boleh buat. Maksudnya boleh jadikan tiba-tiba tanpa sengaja ataupun bukan tanpa kehendak, dalam keadaan tidak berakal, dalam keadaan tidak boleh berfikir. Itu maksudnya. Ataupun dalam keadaan tidak sedar.
Dalam keadaan mimpi, kita mimpi yang kita boleh buat, cipta sesuatu benda. Dalam keadaan kita tak nak buat pun, tiba-tiba boleh buat. Okay. Atau dalam keadaan sebagainya, okay, pensan ke kan, hitam ke, tiba-tiba boleh buat. Itu maksudnya. Itu kalau manusia. Tetapi kalau Allah lakukan sesuatu benda itu pasti dengan kehendaknya, bukan tanpa kehendak. Okey. Yang ketiga, mustahil Allah bersifat karahah, iaitu terpaksa. Kerana apa? Kerana sifat ini adalah satu kelemahan bagi Allah. Okey, sifat karahah ni maksudnya terpaksa. Sifat karahah ini adalah salah satu sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil ni maksudnya apa? Mustahil ni maksudnya memang tak akan berlaku pada Allah sifat karahah ini, iaitu terpaksa. Maksudnya Allah buat sesuatu benda itu mustahil dalam keadaan terpaksa. Itu maksudnya. Dan juga karahah ini adalah lawan bagi iradat. Karahah adalah lawan bagi iradat. Iradat berkehendak, lawannya adalah karahah, iaitu terpaksa. Yang ni kamu kena ingat. Kalau dalam soalan pasti dia akan tanya, apakah lawan bagi sifat iradat? Kamu akan jawab karahah, iaitu terpaksa. Kerana apa mustahil Allah itu bersifat karahah? Kerana sifat karahah ini adalah satu kelemahan bagi Allah. Dan mustahil Allah itu lemah. Jadi faham tak kat sini? Ini adalah tentang dalil akli sifat iradat yang menyatakan Allah itu ada sifat iradat. Jadi itu sahaja tentang dalil akli. Kita sambung lagi yang kedua, iaitu hukum mempercayai sifat iradat. Hukum ni apa? Dalam Islam ada 5 hukum. Sama ada wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Kalau dalam bab akidah, hukum mempercayai tentang Allah ke, tentang semua rukun iman, jawapannya hanya satu. Kalau mempercayai, apa jawapan dia? Kita tengok sini. Yang pertama, umat Islam wajib yakin bahawa Allah bersifat iradat, iaitu Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu. Ini adalah hukum mempercayai bahawa Allah itu bersifat iradat, iaitu wajib bagi orang Islam. Wajib bagi orang Islam yakin ataupun percaya bahawa Allah itu bersifat iradat, yang mana Allah itu berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu. Itu adalah hukum bagi percaya. Allah Maha berkuasa. Tengok yang kedua. Allah Maha berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Allah itu sangat berkuasa. Boleh melakukan apa yang dia nak. Apa yang dia nak. Apa yang dia tak nak, dia tak buat. Itu maksudnya dikehendakinya. Allah tidak bersifat karahah, iaitu terpaksa. Yang ni mustahil kan? Mustahil Allah itu bersifat karahah. Apa hukum kalau tidak percaya? Yang ni hukum percaya, wajib. Kalau hukum tidak percaya, iaitu berdosa besar ataupun murtad. Hanya itu sahaja tentang hukum. Jadi itu sahaja untuk hari ini berkenaan dengan sifat iradat, iaitu tentang dalil akli dan juga hukum mempercayai sifat iradat. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung berkenaan dengan subtopik seterusnya, insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi. Saya harap kamu faham. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.